Okey, ini dalam Excel. Okey, katalah saya ada data ni. Okey. Data ni adalah the above data shows the speed in kilometer per hours of 30 cars measured at a checkpoint. Okay. Saya ada tulis kat bawah ni kan. Okay, construct a frequency distribution table with 6 classes, class width 7 and lower limit 30. Okay, jadi awak nampak tak? Awak dah diberi arahan ada berapa kelas, berapa ukuran kelas width dan lower limit yang mesti digunakan. Okay, jadi kalau ada arahan macam ni, awak kena ikut arahan ni. Okay, awak jangan kira dah guna Sturgis formula tu. Okay, step seterusnya adalah, okay, memandangkan awak guna Excel, awak boleh sort data ni kan. Sort data ni, okay, kita yang data asal ni kita jangan kacau lah. Kalau boleh kita copy, okay, kita copy, kita paste dekat sel lain. Okay, lepas tu dekat yang kita dah paste ni baru kita sort. Kita sort smallest to largest. Okay, jadi kita dapat data terkecil adalah 30 dan data terbesar adalah 69. Okay. Okay, dan seterusnya adalah untuk buat frequency distribution table. Okay, saya akan tunjuk cara yang paling basic. Saya tak ada tunjuk benda yang advance apa-apa. Tak ada benda yang advance, tak ada benda yang pelik-pelik pun. Okay, straightforward sahaja. Okay, jadi untuk yang ni kita buat speed. Okay, untuk kolom yang pertama. Okay, speed. Bolehlah nak tulis kilometer per hour. Okay. Cuma untuk speed ni sebenarnya kita kan kena buat macam 30 sampai berapa kan? 30 sampai berapa. Jadi saya akan asingkan dalam dua kolom yang berbeza lah. Okey, dua kolom yang berbeza supaya kita boleh buat pengiraan untuk kolom yang seterusnya. Okey, kan dia kata lower limit 30. Dia dah cakap dah lower limit 30. Jadi maksudnya starting point, lower limit tu bersamaan dengan starting point. So starting point mesti 30. Okey, dan seterusnya adalah class width. Class width class width adalah 7. Class width tu maksudnya 30 sampai berapa? Ada 7 data. Okey, maksudnya ada 7 nilai. Okey, maksudnya 30. Kalau awak nak tambah direct tambah 7, kalau nak direct tambah 7, jangan tulis dekat kanan. Bila 30 tambah 7, maksudnya hasil dia ni dekat bawah. Okey? Jadi sebenarnya apa limit untuk kelas pertama adalah 36. Macam tu. Okey? Atau sebenarnya awak boleh tulis juga formula dekat sini. Sama dengan starting point tambah 6. Okay, starting point tambah 6. Macam tu. Okay, sebab starting point kita dah ada 1. Jadi tinggal tambah 6 lagi. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay. Saya nak semua orang fokus sebab saya takkan bagi recording benda ni. Okay, seterusnya untuk lower limit untuk kelas yang kedua, awak boleh juga tulis type 37 atau boleh juga type, awak boleh buat macam ni, sama dengan apa limit sebelum ni tambah 1. Okay, lepas tu awak boleh drag je. Awak boleh drag sekejap cuba saya drag sebab kita kena ada 6 kelas. Okay, 6 kelas. So ini dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, seterusnya ni pun saya drag lah. Nampak?
Okay, so saya dah siap untuk lower limit dan upper limit bagi setiap kelas. Okay, dan tengok kita ada 6 kelas. 2, 3, 4, 5, 6. Dan awak tengok juga upper limit untuk kelas yang terakhir ni adalah 71. Dan awak boleh pastikan, nampak? 71 dia cover 69. So nilai yang terakhir ni kita boleh letak dalam kelas yang terakhir lah. Okay. Jadi sekarang step seterusnya adalah frekuensi. Okay, frekuensi huruf F kecil. Okay, atau sebenarnya tulis F je lah. Okay, frekuensi guna F kecil. Okay, frekuensi. Okay, sekarang kita tengok kelas yang pertama 30 sampai 36. Semua ni. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah frekuensi kita. 5. Lepas tu untuk kelas yang kedua 37 sampai 43. Yang ni. Okay. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Seterusnya 44 sehingga 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya 51 hingga 57. Ada 4. Okey. Lepas tu 58 sampai 64. Ada 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dan akhir sekali 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Untuk kelas terakhir ada 5. Sekejap. Okey. Okey, dan sekarang ni biasanya kita kena semak lah adakah betul kita dah cover semua data values. Okey, jadi kita kena tengok sum dekat sini sama tak dengan 30. Sebab sum kita mesti 30. Jadi kita kena drag ni, tutup bracket. Okey, so kita dah cover semua data kita. Okey? Kita dah cover lah maksudnya. Okey, setakat ni ada soalan tak? Tak ada kot Okey, seterusnya adalah okey, kalau kita soalan dia setakat construct a frequency distribution table, semua ini dah memadai. Okey, ini adalah frequency distribution table. Okey, maksudnya kita ada lower limit untuk setiap kelas, kita ada upper limit untuk setiap kelas dan kita ada frequency. Okey? Okey, katalah kita ada soalan seterusnya iaitu cari min. Okey, cari min. Dia kata find min. Find mean value. Okey. Bila kita nak cari kita nak mean value, saya cari okey, untuk cari mean value kita kena ada tambahan kolom midpoint. Betul tak?
Okay, midpoint secara simbolnya adalah huruf X kecil. Okay, jangan silap Midpoint adalah X kecil. Okay, macam mana nak cari midpoint? Sama dengan, okay, ini bila awak nak masukkan formula dalam Excel, bila saya kata boleh guna Excel, awak bukan minta Excel kira secara automatik. Awak yang mesti masukkan formula tu secara manual. Okay, maksudnya sama dengan, bila ada simbol sama dengan, Excel akan buat calculation ikut formula awak. Okay, jadi midpoint adalah lower limit tambah upper limit bahagi 2. Okay, sebab tu kena ada bracket. Okay, itu adalah midpoint. Jadi awak dah kira untuk kolom pertama. Jadi untuk yang seterusnya tinggal drag je lah. Okay, itu midpoint. Okay, seterusnya adalah untuk cari mean, kita ada formula. Okay, kita cari formula kat sini Saya tengok. Okay, kita cari mean for group data. Okay, mean for group data adalah fx, ni formula dia kan? Fx per n. Okay. Okay, saya cut sekejap. Copy ni saya letak dekat sini. Okay, ini adalah formula mean. Jadi kita kena ada frequency times midpoint. Okay, jadi kita buat operasi dekat sini, dekat dalam Excel. Okay, dekat dalam Excel. Jadi fx sama dengan nilai f kali x. Macam tu. Okay, itu cara guna Excel. Maksud saya untuk tujuan assessment ataupun apa sahaja tugasan untuk kelas, untuk subjek ni. Okay, bukan awak minta bukan awak minta Excel kirakan secara automatik. Okay, awak yang masukkan formula tu. Okay, dan awak tengok dalam formula ni kita kena ada summation. Jadi summation dekat bawah ni sama dengan guna formula sum. Sum, buka bracket, drag semua ni. Drag, tutup bracket. Okay, so awak dapat sum. Okay, macam mana nak cari mean value? Okay, awak boleh buat kat sini. Sama dengan nilai sum ni bahagi 30. Kalau awak nak tekan 30 pun boleh, awak nak tekan kolom ni pun boleh. Jadi dia dah kirakan mean value 50.26667. Okey, dan untuk okey, katalah awak buat yang ni. Okey, awak boleh juga nak tulis okey sama okey, bila awak nak interpret, okey, bila awak nak interpret ini adalah mean value kan? Mean value 50.2667 ni. Okey, biasanya kita buat jawapan sehingga 4 titik perpuluhan sahaja. Okey, tapi ini baru mean value. Bila mean value tak ada masalah awak nak tulis 4 titik perpuluhan. Tapi kalau masa contohlah awak nak interpret, okey, macam mana nak interpret mean? Okey, bila nak interpret mean, kita boleh kata on average, the speed is at 50. Kalau awak nak buat 50 pun tak apa, tapi tulis unit dia, 50 km per hour. Tapi dekat jawapan ni tulis jawapan penuh lah. Maksudnya dengan perpuluhan tu. Tapi kalau kata nak interpret, saya faham kalau awak bundakan kepada 50. Ataupun awak boleh je kekalkan 50 point berapa-berapa tu, tak ada masalah. Okay, so on average the speed
the speed of the tikas code. Okay. The speed of the tikas kan? The speed, sebab kita dah kata average. Okay, average untuk 30 kenderaan tu adalah is at 50 kilometer per hour. Okay, itu cara interpret. Okay, katalah soalan kedua, find median. Okay, find median. Okay, apa pula rumus median? Okay, kita tengok median. Okay, awak nampak tak saya kata ni? Saya tulis mean for group data. Okay, mean for group data. Sebab untuk group data, ini adalah group data. Bila kita dah ada frequency table, ini adalah group data. Tapi kalau kata awak nak kira mean, awak nak kira mean dari data yang ni, ini belum group data. Ini akan guna formula ungroup data. Okay. Ini akan guna formula ungroup data. Bila awak dah convert kepada frequency table, awak akan guna formula group data. Okay. Okay, soalan seterusnya adalah find median. Median. Okay, median susah tak? Boleh kot median. Bolehlah, kita buat median. Saya nak tunjuk standard deviation lah. Okay, standard deviation. Median nanti boleh buat sebagai latihan. Okay. Standard deviation yang ni. Oh, tapi ini midpoint. Yang ni kan. Standard deviation. Tapi saya tak nak guna ni. Dia ada formula fx tu. Yang ni kot. Ini variance. Bukan. Sebab untuk standard deviation kita ada dua formula. Okay, kita ada dua formula. Yang ni ke? Sample. Yang ni kot saya nak guna yang ni. Bukan. Sekejap Saya tengok notas tak? Drive. Set. Chapter 3, chapter 4. Chapter 4 kan? Chapter 5 kan? Okay, chapter 5. Okay, set. Okay. Ini contoh median. Okay. Bukan median. Saya nak buat standard deviation. Okay, median tu awak boleh buat sendiri kemudian standard deviation. Okay, rumus untuk ini untuk mean. Okay, X bar. Sebab kita consider untuk sampel. Okay, sampel kita 30. Okay, jadi nampak ini untuk sampel. So sebab tu kita punya simbol adalah X bar. Okay. Find standard deviation. Saya nak cari rumus tu. Rumus tu saya dah jumpa dalam nota ni. Macam mana saya nak share? Sum fx squared. Oh, tak apalah, saya kena buka juga ni. Saya.
Okey, saya nak guna formula yang ni. Yang ni. Ini baru formula variance. Okey, belum lagi standard deviation. Formula variance S squared lah. Okey, sebab kita belum square root. Okey, jadi ini formula dia. Jadi maksudnya kita kena tambah lagi. Kita kena tambah kolom lah. Okey, nampak? Ini adalah fx squared. Okey? X tu kita kena kuasa 2 kan. Okey, X kuasa 2. Boleh tak kita insert simbol? Oh, boleh kan? Itu simbol. Tak apa. Saya buat je lah X kuasa 2 X kuasa 2. Okey, itu adalah X kuasa 2 lah. Okey, X kuasa 2 maksudnya kotak ni kali diri dia sekali lagi. Okey, dapatlah X kuasa 2. Macam tu. Okey. Okey, so kita drag dia lah. Drag. Okey, kita dapat. Okey, seterusnya kita perlukan kolom fx kuasa 2. Maksudnya fx kuasa 2. Jadi kita akan F, kita ambil kolom kotak F kali dengan ni X kuasa 2 ni. So dia tolong kira lah. Okay, stop sampai sini saja sebab yang ni adalah untuk sum. Sebab kita perlukan sum. Ini simbol hasil tambah. Okay, sum semua ni. Okay. Okay, itu sum. Okay, apa lagi kita perlukan? Kita perlukan hasil tambah fx. Hasil tambah fx kita dah ada dah. Ini, hasil tambah fx kita dah ada. Tapi kita perlukan hasil tambah fx kuasa 2 kan. Okay. Lepas tu kita ada hasil tambah f yang ni, 30 ni. Dan hati-hati, nampak ni, dekat formula standard deviation, untuk sampel ia adalah 30 tolak 1. Okey? Untuk kes kita ni N kita 30 dan mesti tolak 1. Okey, jangan tanya saya kenapa sebab ini adalah formula. Okey? Jadi untuk cari standard deviation, kita akan buat sama dengan, okey, kita isi dulu yang atas ni. Susah juga nak isi ni. Macam mana nak isi ni? Kita kena guna bracket lah. Okey, kita kena guna bracket. Okey, kali kita kena bracket untuk yang atas dulu saya nak buat yang atas ni. Okey, fx kuasa 2. Kita dah kira dah sum tadi. Yang ni. Okey. Tolak. Okey, untuk yang ni, untuk yang ada per ni kita guna lagi bracket. Okey, kita guna lagi bracket. Kita guna bracket. Mula-mula kita kena buat kuasa 2 ni dulu. Okey, kuasa 2 ni adalah yang ni, hasil tambah fx ni. Hasil tambah fx kali diri dia sendiri. Sebab kuasa 2 kan. Okey. Bahagi. Ni, 30. Okey, kita selesai untuk bahagian atas. Bahagian atas. Okey, bahagi dengan. Okey, kalau nak senang, tak nak pening dah, kita buat je lah 29. Sebab yang ni kita dah tahu dah 30. 30 tolak 1, 29. So kita dapat standard deviation. Yang ni baru variance. Okay. Yang ni baru variance. Saya pindah. Saya cut. Saya paste kat sini. Okay. Ini adalah variance. Belum lagi
Belum lagi standard deviation. Okay, ini adalah variance. Allah Akbar. Okay, ini adalah variance. Standard deviation iaitu S, okay, sama dengan punca kuasa 2 lah. Punca kuasa 2 kita boleh buat tak? Sama dengan square root, boleh kot? SQRT ada tak? Okay, ada. Square root of yang ni lah. Square root yang atas ni. Jadi kita dapat standard deviation adalah 12.15683. Okey, dan sekali lagi saya kata kita jawapan akhir kita tulis sebagai 4 titik perpuluhan. Macam tu lah. Okey, macam mana nak interpret standard deviation? Okey, interpret standard deviation. Kita standard deviation dia leceh sikit kan? Sekejap saya tengok. Cuba kita cari dekat sini. Interpret standard deviation. How dispersed the data is in relation to the mean. Okay. The standard deviation turns out to be as large as the average. Okay, saya tengok. Dia kata how far the data spread from the mean kan. Kalau kita ikut yang saya pernah tahulah, untuk standard deviation, cara kita nak interpret standard deviation adalah X bar, mean tambah tolak, tiga kali standard deviation. Okay, itu adalah maksimum lah. Maksudnya kita boleh tengok mean tu, kita boleh tengok data tu spread berapa kali jauh daripada mean. Okay, ke kanan dan ke kiri. Okay, contoh mean kita dekat sini adalah 50 kan. Ni nampak mean, kita dah kira tadi. Mean kita 50. Okay, ini mean kita. Okay, kalau kita tambah 3S, tambah 3 kali, katalah saya buat, saya buat bracket lah. 3 kali standard deviation. Okay, ini saya tengok ke kanan sebab saya tambah. Okay, nampak? Tengok awak boleh, bila awak tekan dekat kotak ni, formula dia ada dekat atas ni. Okay, yang ni apa yang saya buat adalah mean tambah 3 kali standard deviation, 86. Okay, katalah yang seterusnya saya buat, saya copy yang sama tapi sebenarnya saya nak buat tolak. Okay, tolak F. Oh, tak boleh. Saya kena buat formula lain asing. Okay, katalah saya nak buat sama dengan, yang ni saya buat tambah kan? Yang ni saya buat tambah 3S. Yang ni saya nak buat tolak 3S. So, mean tolak bubuh bracket 3S. Yang ni. 3 kali. Kena adalah kali tu, kena ada asterisk tu. Kali S.
Okey. Maksudnya okey, awak boleh tengok ini adalah nilai yang yang nilai yang terkecil. Sebab ini saya tolak. Bila saya tolak, maksudnya benda tu ke kiri. Data yang paling kecil di sebelah kiri. Okey? 13. Dan data yang terbesar adalah maksudnya how far the data values can spread. Maksudnya ini minimum 13 km per hour, maksimum 86 km per hour. Macam tu lah. Okey, tapi kalau awak tengok data kita tak sampai pun 86. Tak sampai pun 86. Dan tak sampai pun 13 sebab kita punya data ni 30. Okey, mungkin untuk data kita bukan kali 3S. Okey, mungkin bukan 3S. Mungkin tambah tolak 2S sahaja. 2 kali standard deviation sahaja. Okey, cuba kita buat sama dengan min tambah 2 kali standard deviation. Okey. Dan juga min kita tolak 2 kali standard deviation. Okey. Maksudnya untuk data kita sebenarnya dia punya kadar spread daripada min adalah 2 kali ganda daripada jarak dia hanya 2 kali standard deviation. Maksudnya bila kita nak cuba nak interpret, saya buat lari. Bila kita nak interpret mean, okey, untuk kes kita ambil yang ni lah. Okey, kalau nak cari, kalau nak tambah, kalau 1, okey, cuba kita tengok 1 pula. Mean tambah tolak 1S. Maksudnya mean kita tambah S, 1S tu tambah S lah. Okey, atau mean kita tolak S. Okey, maksudnya itu yang minimum value lah, minimum value. 38, tapi tak boleh kan? So yang terbaik adalah yang ni. Nampak tak yang saya cuba nak terang ni? Ada soalan tak setakat ni? Sebab saya belum interpret lagi ni. Saya baru buat kira-kira je. Ada soalan tak? Cepat tanya. Kenapa yang terbaik dia tengah? Kenapa yang terbaik dia yang 25? Kan dia punya tu 30. Okey, sebab soalan yang baik. Sebab nampak kita punya data ni yang terkecil pun cover, yang terbesar pun cover. Betul tak? Betul tak ni? 25 dia lebih kecil daripada 30 kan? Jadi dia cover lah 30. Dan 74 lebih besar dari 69. Kalau kita nak ambil yang bawah ni, dia tak cover. 38 dah lebih dah. 30 tak masuk lagi dalam data kita kan 30. Tapi tak termasuk lagi dalam spread yang ni. Kan? Betul tak? Betul tak? Faham. Sebab saya Kalau ingat yang ni 38 tu masuk dalam 30. 30 tu tak data kita tak masuk lagi dalam ni kan? Okey, kalau yang ni pula dia melebih-lebih, terlebih-lebih. Jauh sangat spread dia tu. Jadi kita ambil kita ambil yang kedua lah, kita buat penilaian yang kedua. Maksudnya kita akan interpret berdasarkan pengiraan kita yang kedua ni. Jadi kita akan interpret macam mana? Saya pun tak erti nak interpret ni. Saya fikir je. Kita boleh kata the data values ataupun bila kita nak interpret, kita tak boleh guna perkataan statistik. Kita kena guna perkataan interpret tu, maksudnya kita boleh cakap dalam bahasa yang orang yang tak belajar statistik pun faham. Macam tu. Itu adalah interpretation. Okay. Okay, jadi kita boleh kata the minimum speed ataupun the range of speed is from
25 point, saya buat yang ni, kita buat 4 titik perpuluhan kan. Okay. The range of speed is from 25.953 kilometer per hour to 74 point, ataupun kita buat 2 titik perpuluhan pun tak masalah pun. Okay. Ataupun, jap. Apa kata saya buat 1 titik je, 1 titik. Nombor biasa je lah. The range of speed is from 26 kilometers per hour to 75 kilometer per hour. Macam tu. Okay. Tapi yang ni pengiraan ni boleh lah kalau awak nak buat. Maksud saya, kenapa saya kata, kenapa mula-mula saya kira min tambah tolak 3S? Sebab ini adalah maksimum lah. Maximum how far the data can spread from the mean. Memang macam tu. Okay, ini adalah yang terbesar lah, kita boleh consider. Tapi kalau kata tak sesuai, kita reduce lah kepada 2 kali standard deviation. Atau kalau tak sesuai juga, kita reduce kepada 1 kali nilai standard deviation sahaja. Okay, dan untuk kes kita, saya nampak lebih sesuai untuk min tambah tolak 2S. Okay, 2S tu, S tu adalah standard deviation lah. Okay, dan bila awak diarahkan untuk kira standard deviation, pastikan selesai sampai standard deviation. Jangan berhenti setakat variance sahaja. Sebab bila variance, rugilah awak tak kira standard deviation. Sebab standard deviation hanya square root of the variance. Okay? Saya harap semua orang faham lah macam mana nak masukkan formula. Okay, dan formula tu bila awak tekan dekat kotak, formula awak boleh tengok dekat atas. Okay, awak boleh semak lah awak key in betul ke salah. Okay, kita tengok lagi sekali untuk variance ni, K9. K9 adalah summation ni. Tolak hasil tambah fx. Okay, hasil tambah fx kita dah ada tapi kita kena buat kuasa 2. Okay, hasil tambah kuasa 2. Sebab tu saya darab I9 kali I9 bahagi 30 ni lah sebenarnya. Kalau awak nak type 30 pun, nak type terus 30 pun tak ada masalah. Dan bawah dia bahagi 29. Sebab ini memang formula. Kalau untuk population, kita tak tolak satu. Untuk population memang kita ambil terus population size. Kita tak tolak pun satu. Okay? Itu adalah formula. Okay, setakat ni ada soalan tak? Dan saya nak maklum untuk test 1 nanti minggu depan, awak boleh guna Excel Awak boleh guna Excel untuk buat kira-kira ni, untuk construct frequency table. Awak boleh buat kira-kira, awak boleh guna Excel lah. Dan mesti guna cara yang saya buat ni. Maksudnya mesti insert formula macam saya buat ni. Okay, untuk sum ni memang sum lah. Tak ada formula lain dah. Awak jangan pula P buat ni tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. Itu buang masa lah untuk sum. Okay, tapi saya nak cakap untuk standard deviation, kalau ikutkan, kalau orang yang pandai guna Excel, untuk standard deviation sebenarnya Excel boleh kira direct. Tapi saya tak nak awak kira direct. Saya nak awak buat macam ni. Okay? Saya nak awak buat formula tu macam awak guna calculator. Okay, ada soalan tak? Nak tanya, yang formula tu mesti paste kat Excel ataupun tak perlu pun tak apa. Macam mana? Formula tu, formula untuk mean ke variance ke kena paste dalam Excel ke? Kejap. Dia macam ni, sama ada awak nak guna Excel atau awak nak guna calculator, tulis atas kertas macam biasa pun tak ada masalah. Tak, maksud saya kalau buat Excel tu, formula tu macam madam ada paste kan kat Excel.
Oh ni, Ha, formula ni kan? ha. Oh, formula ni awak boleh ada kalau awak nak sebab kalau jap. Kalau tak salah saya, formula ni awak tak perlu hafal kot ke kena hafal lah. Sebab saya ingat untuk student undergrad kita orang bagi formula. Nanti saya confirmkan balik sebab sepatutnya boleh rujuk formula lah. Setahu saya boleh guna formula. Nanti saya confirmkan balik. Okay? Thank you. Alright. Okay. Okay, saya nak tanya soalan. Untuk ungroup data, kita boleh kira interquartile range. Betul tak? Betul ke tak betul? Ada orang tak ni? Tengok chat, tak ada orang jawab pun. Interquartile range kita boleh kira untuk ungroup data tak? Ha? Boleh. Okey. Untuk group data boleh kira interquartile range tak? Okey, boleh. Okey, maksudnya untuk apa-apa sahaja kita boleh kira untuk ungroup dan group data. Cuma formula dia mungkin berbeza. Okey? Okey, minggu lepas saya ada bagi tugasan kan. Dan saya agak surprise lah bila ada yang bagi jawapan median, setiap kelas ada median, setiap kelas ada mean, setiap kelas ada mode. Tak betul Untuk group data untuk keseluruhan data kita hanya ada satu mean, satu mode, satu median. Itu untuk group data. Okey? Tapi untuk ungroup data yang boleh ada lebih dari satu hanya mode sahaja. Untuk nilai mean memang ada satu juga, median tetap satu, standard deviation tetap satu. Okey? Okey, jadi untuk latihan awak sendiri, saya akan bagi data ni, saya akan bagi balik data ni pada awak. Okey, saya akan bagi data ni je. Frequency table ni saya nak awak construct sendiri. Awak cuba explore. Okey, awak boleh explore benda ni. Awak boleh buat kira-kira ni dua set. Maksudnya boleh buat kira-kira ni untuk ungroup data dan buat kira-kira untuk group data. Okey, sebab untuk ungroup dan group data akan menggunakan formula yang berbeza. Walaupun data awak sama, tapi bila sifat dia berbeza, sifat dia ungroup dan group, formula dia tetap berbeza. Okay, jadi saya nak awak explore, kira mean untuk ungroup, kira mean untuk group. Kira median untuk ungroup, kira median untuk group. Kira mode untuk ungroup, kira mode untuk group. Buat setiap elemen tu. Kira standard deviation untuk ungroup, kira standard deviation untuk group. Macam tu. Okay, dan cuba interpret, bagi interpretation. Okay, kalau ada soalan, boleh tanya saya. Okay. Sekarang saya nak share QR code. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Ni group.
Okay, boleh scan attendance. Nanti saya bagi apa ni? Saya akan bagi file yang ada data tu tadi balik. Saya akan bagi dekat Telegram. Okay. Ni Disember, betul kan? Okey, kalau tak ada soalan boleh bersurai lah. Dan saya harap awak buat Excel tu hari ni lah sebab kalau awak tangguh-tangguh saya takut awak lupa. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.